Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa nashhadu an la ilaha illallah ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وفقره بين عينين ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana limpah kurnia kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala bagi. Hari ini masih lagi kita melalui kehidupan ni dengan nikmat daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala, terutamanya nikmat yang paling besar yang jarang orang merasakan keadaan kemanisan dia, yang begitu ramai orang tidak menghargai dia. Apa dia? Nikmat iman yang ada dalam hati kita saat dan ketika ni. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya nak minta respon sikit daripada tuan-tuan dan puan. Kalau yang sedang mendengar ni, insya-Allah boleh beritahu sama ada jelas ataupun tidak, sebab saya tengok komen tak keluar ni dekat sini ni. Saya pun tak nampak tuan-tuan punya view dekat bawah ni, masya-Allah. Mungkin setting ke macam mana saya tak tahu ni, tapi harap clear lah. Alhamdulillah, insya-Allah pada pagi yang mulia ni insya-Allah kita akan muzakarah satu perkara yang sangat penting, satu perkara yang sangat besar, yang menjadi satu ketetapan, ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalani kehidupan ni sebagai seorang hamba. Hadis yang biasa kita dengar, satu orang sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, di sebelah ayah dia merupakan sepupu Nabi, kerana Sayyidina Al-Abbas bin Abdul Muttalib ni bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sebelah mak pula, dia ialah anak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana perkahwinan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan satu orang wanita ataupun ummahatul mukminin yang bernama Sayyidatuna Maimunah binti Harith. Sayyidatuna Maimunah binti Harith ni, tuan-tuan, anak kepada Harith. Harith bernikah dengan Hind binti Awfa', dapat anak Lubabah Al-Kubra, Lubabah As-Sughra, Maimunah. Al-Maimunah ni bernikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kakak dia Lubabah ni menikah dengan Al-Abbas. Jadi Al-Abbas dengan Lubabah dapat Abdullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pula menikah dengan Maimunah. Sebab tu di sebelah mak Sayyidina Abdullah bin Abbas ialah anak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi umur Sayyidina Abdullah bin Abbas dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni sangat jauh. Ketika berada di kota Madinah, ketika tu umur Sayyidina Abdullah bin Abbas baru lebih kurang dalam 7 tahun. Bermain di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga perut dia berlaga dengan belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pusing. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil dia. Nabi kata, "Ya ghulam, wahai anak muda, inni uallimuka kalimatin." Aku nak ajarkan kamu beberapa kalimah. Ihfazillah yahfazka. Jaga Allah, Allah jaga kamu. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Jaga kamu Allah, maka Allah akan hadir dalam setiap keputusan kamu. Iza sa'alta fas'alillah. Kalau nak minta apa-apa pun, minta kepada Allah.
Wa iza ista'anta fasta'in billah. Kalau kalian nak minta tolong, kalau kamu nak minta tolong, maka minta tolonglah pada Allah. Seandainya seluruh manusia berhimpun untuk bagi kebaikan kepada kamu, kalau Allah tidak meletakkan kebaikan, maka mereka tak akan dapat bagi kebaikan. Seandainya seluruh manusia berhimpun untuk bagi keburukan kepada kamu, tetapi Allah tidak meletakkan keburukan ke atas kamu, maka mereka tak akan dapat bagi keburukan pada kamu. Pena dia telah diangkat, maka dakwahnya telah pun kering. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni pena diangkat ni maksudnya takdir yang Allah Taala telah tulis di Lauh Mahfuz itu satu ketetapan. Dan penanya telah pun kering. Bila pena kering maksudnya dia tak boleh padam. Sebab tu apa saja yang berlaku daripada kehidupan kita, yang mana yang telah terjadi, itulah ketetapan dan ketentuan Allah, yang kalaulah kita menyesal macam mana sekalipun, benda tu jadilah. Dan yang akan jadi nanti pun sebahagian, bahkan apa yang akan jadi nanti, semuanya telah ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terutamanya bila kita mati. Di mana kita mati? Dalam keadaan tempat kita mati ini pun satu ketetapan daripada Allah. Tak ada satu orang pun boleh lari daripada ketetapan untuk dia mati di mana. Tetapi Nabi suruh doa juga. Dalam doa yang dibaca selalu oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kita pun kalau mampu baca doa ni, Allahumma rzuqna syahadatan fi sabilik. Ya Allah, kau syahidkanlah aku, kau rezekikanlah aku kesyahidan di jalanmu, dan kau rezekikanlah aku untuk mati di tanah ataupun di bumi Nabi-Mu. Kalau mampu, minta dekat Allah untuk mati di kota Madinah dan ditanam berhampiran dengan Rasulullah. Sayyidina Umar Al-Khattab minta perkara ni, dan akhirnya Sayyidina Umar Al-Khattab telah dikebumikan bersama dengan sebilik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah Sayyidatuna Aisyah Ridha radhiyallahu taala anha. Mati ni ketetapan. Rezeki ni pun ketetapan. Satu orang, dua orang keluar pergi memancing naik atas bot yang sama. Yang seorang ni bawa 4 joran. Sekali pasang 4 joran, dia pasang sap 4 joran dia letak. Umpan roti, umpan umpun-umpun, umpan ikan, umpan ayam, semua jenis umpan dia letak kat mata kain. Yang seorang lagi pula bawa satu yang pancing. Itu pun pancing dia punya reel mesin tu rosak. Pusing pun sangkut-sangkut. Dia pun lempar pancing tu tengah laut. Lempar pancing, umpan pun tak ada apa. Roti gardenia dia sangkut sikit ujung tu. Tapi kalau ketetapan rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan untuk yang bawa satu pancing ni, maka satu pancing lah. Sebab tu jangan kita khawatir dah sampai kita tertekan berkaitan rezeki, terutama yang sedang berlaku keadaan COVID-19 ni, pandemik ni tuan-tuan. Kita di hujung-hujung PKPP ni tuan-tuan. Ramai orang yang mungkin terjejas ekonomi ni. Biar ekonomi terjejas, jangan hati kita terjejas. Ekonomi terjejas tak ada masalah, hati kita jangan terjejas. Sandaran terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya teringat satu kisah berkenaan satu orang ulama. Sebelum kita pergi, saya hari ini insya-Allah akan bacakan beberapa hadis pada tuan-tuan macam biasa bersama dengan saya di masjid, di live Masjid Al-Mustaqim Ampang. InsyaAllah kita akan membaca beberapa hadis daripada kitab Bahtera Perkahwinan ni, Safinatun Nikah ni insyaAllah. Dan sebelum tu saya nak bawa kepada tuan-tuan dalam satu kisah yang saya sangat terkesan berkenaan dengan satu orang ulama yang bernama Al-Imam Hatim Al-Asam. Tuan-tuan, Imam Hatim Al-Asam ni satu orang yang hebat takwa dia, satu orang yang tinggi keilmuan dia, satu orang yang begitu dikenali perwatakan yang baik dia, satu orang yang cukup hebat tawaddu' dia. Dan dia digelar sebagai Al-Asam. Al-Asam ni maksud dia yang pekak ataupun yang tuli. Ni Al-Asam maksud dia. Kenapa dia digelar dengan Al-Asam? Apakah dia betul-betul tuli ataupun dia betul-betul pekak? Tak. Ada peristiwa yang berlaku yang begitu menarik pada hati saya, sehingga menyebabkan Al-Imam Hatim ni digelar sebagai Al-Asam. Pernah satu ketika datang satu orang wanita
dan mengadu kepada dia beberapa soalan berkenaan dengan soalan agama. Macam kita lah, selalu kalau ada kebuntuan dalam masalah rumah tangga, dalam masalah rezeki, dalam masalah keluarga, kadang-kadang kalau kita duk sembang-sembang kedai kopi dengan kawan-kawan pun tak jadi cerita, kita pun carilah nombor ustaz sekian-sekian, kita pun telefon nak tanya, ustaz saya ada masalah ni, ada pandangan tak ustaz, boleh tolong nak terang ustaz. Kita selalu rujuk, dan eloklah, antara perkara yang baik ialah kita merujuk kepada ulama permasalahan-permasalahan kita, supaya apa, yang pertama sekali, kita dapat doa daripada mereka, kita dapat doa daripada orang yang saleh, orang yang dekat dengan Allah. Inilah senjata yang paling penting untuk kita ketika mana kita sedang hidup atas dunia ni. Tuan-tuan, begitulah satu orang wanita ni telah datang jumpa dengan Al-Imam Hatim. Masa tu mereka tak gelar dia lagi Al-Asam. Masa tu wanita tu datang ketika mana sedang menceritakan, menanyakan soalan kepada Syekh Al-Imam Hatim tadi. Tuan-tuan, wanita ni terkentut. Dan bukan kentut yang biasa. Yang kentut, sungguh-sungguh yang kentut. Bunyi dia bukan main lagi. Masya Allah, sampai kan sangat jelas kedengaran bunyi tadi. Tapi nak kata dahsyatnya, tingginya akhlak Imam Hatim ni. Kalau kita, tuan-tuan, naik kereta, duduk berdua dengan kawan, duduk tengah drive kereta, baru beli pula, baru keluar tadi daripada showroom, kawan tumpang naik sekali, dia pagi punya high pitching, dia punya kentut dia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masa tu kita akan tengok dia, aduh, dia kata, aku baru naik kereta ni, aku pun tak rasmi kentut lagi, hang dah kentut dah. Kita mungkin stres, aduh. Dan kita kadang-kadang kentut pun jadi satu benda yang sangat besar. Kentut pun kadang-kadang jadi satu benda yang sangat besar, padahal dia cuma kentut. Baca doa ulama aja. Lepas itu hafal doa ni, doa kentut. Tuan-tuan pernah baca tak semua hidup? Tuan-tuan, setiap daripada amalan ni kalau berhubungan ikatan hati dengan zikrullah, mengingati Allah Subhanahu wa taala, betapa indahnya hubungan, hatta kentut pun. Lepas ni kentut baca doa, Allahumma rihi fi fammi syaitanir rajim. Cuba ikut baca, Allahumma rihi fi fammi syaitanir rajim. Ya Allah, kau masukkanlah angin kentut ni dalam mulut syaitan. Lepaslah mulut syaitan dengan kentut ni. Tuan-tuan, wanita ni bila dikentut kuat depan Al-Imam Hatim tadi, dia rasa malu. Tapi betapa Al-Imam Hatim ni tinggi akhlak dia, betapa tinggi keadaan kehidupan sunnah dia, menjejaki sunnahnya Nabi SAW. Lepas je perempuan ni kentut, tuan-tuan, begitu jelas kedengaran kentut dia, Al-Imam Hatim tengok perempuan tadi, dia kata, apa dia? Apa kamu cakap tadi? Ulang balik, kuat sikit cakap. Dia buat-buat macam peka. Supaya wanita ni tak rasa malu duduk depan dia. Supaya wanita ni tak segan bercakap dengan dia. Tuan-tuan, wanita ni bila Syekh Hatim kata, apa dia? Cakap sekali lagi tak dengar, apa dia? Kuat sikit. Dia rasa lega. Rupanya Syekh Hatim ni peka, tak apa dengar. Jadi dia pun kuatkan suara dia, percakapan dia kuat dengan Syekh Hatim ni, Al-Imam Hatim ni. Sehinggalah orang ramai menyangka bahawa Al-Imam Hatim ni betul-betul peka. Sebab apa? Dia bukan hanya berlakon peka dengan wanita ni, bahkan semua orang lepas tu datang pada kata, apa dia? Dia sanggup berlakon peka kerana nak jaga hati wanita yang datang mengadu kepada dia permasalahan tadi. Sehingga orang ramai di kawasan tu menggelarkan dia Al-Imam Hatim Al-Asam, Al-Imam Hatim yang peka. Sedangkan dia tak peka, sehinggalah akhirnya wanita tadi meninggal dunia. Barulah dia jadi dia, tapi kebiasaan dia dah. Apa dia? Kuat sikit. Dia biasa dah. Dia cakap dengan orang wanita, apa dia? Kuat sikit. Sebab apa? Sebab dia nak jaga hati wanita tadi. Tuan-tuan, apa kena mengena dengan perkara yang kita nak bincangkan pada hari ini? Al-Imam Hatim Al-Asam, saya nak ceritakan. Tadi saya baru perkenal nama dia. Al-Imam Hatim Al-Asam ni pernah berlaku satu peristiwa yang ajaib dalam kehidupannya. Orang yang mana hubungan dia dengan Allah benar, iman dia matlub, iman dia sahih, amalan dia salih, mereka ialah orang-orang yang makbul di sisi Allah. Bahkan mereka ialah orang-orang yang melalui kehidupan dengan keajaiban. Kita, saya minta maaf saya sendirilah, kadang-kadang kita angkat tangan doa.
Dan bila doa kita tu belum lagi dimakbulkan oleh Allah, kita rasa macam biasalah. Tapi kalau doa kita dimakbulkan oleh Allah, kita kata Masya Allah, ajaibnya doa aku tadi Allah bagilah. Contoh, yang saya sendiri pernah berlaku. Saya dulu masa belajar dulu, tesis semua tulis dekat dalam laptop. Tuan-tuan, laptop kena curi. Alhamdulillah. Dan doa punya doa. Sebab tesis yang dah print out tu dah ada doa dalam beg laptop. Dan pencuri tadi pulangkan tesis tapi tak pulangkan laptop. Tak apa, tak ada masalah. Tapi kita rasa doa kita didengari tu. Ya Allah, kita doa minta sebab apa? Nak selamatkan ni. Sebab ya Allah, nak kena submit tesis ni. Bila Allah Ta'ala makbulkan masa tu, kita rasa ya Allah, ajaibnya Allah bagi ya. Dan tapi kalau kita doa selalu doa, ya Allah bagilah ni, ya Allah, Allah kita rasa biasa. Sahabat tu balik tuan-tuan. Sahabat kalau Allah tak bagi pelik, kerana Allah sentiasa bagi bila mereka doa. Kalau mereka angkat tangan doa dan Allah tak bagi, yang ni pelik. Kerana apa? Mereka melalui kehidupan dengan makbul, dengan penerimaan Allah. Doa mereka sentiasa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana hubungan hati yang begitu rapat, kerana hati mereka terikat dan sentiasa dekat dengan Allah. Tuan-tuan, satu hari Al-Imam Hatim Al-Asam balik rumah. Setelah beberapa tahun dia mengumpul keperluan dia untuk menunaikan haji pada tahun tu, akhirnya dia balik rumah beritahu dekat ahli keluarga dia. Dia himpunkan isteri dan anak-anak dia. Dia kata ni, Alhamdulillah saya dah dapat kumpul duit sekian untuk menunaikan haji. Nanti rumah ni kita nak bermesyuarat sikit sebab keperluan untuk saya tinggalkan kepada kalian semua tak berapa nak cukup. Jadi apa mesyuarat? Apa cadangan kalian? Tuan-tuan, isterinya Imam Hatim Al-Asim kata apa? Isteri dia kata, abang, kalau duit keperluan untuk kami tak cukup, tangguh daripada pergi haji. Jangan pergi lagi, tangguh daripada pergi haji. Maka anak dia, salah seorang daripada anak dia yang berumur lebih kurang 10 tahun, anak dia kata, ayah pergi. Jangan khawatir, rezeki kami Allah bagi. Wah, punya tinggi keyakinan anak kecil ni, yang berumur 10 tahun ni, anak perempuan ni, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Imam Hatim Al-Asim dengar daripada perkataan anak dia tadi, cadangan tadi, maka dia pun beritahu pada isteri dia. Jadi dia buat keputusan untuk pergi haji tahun tu. Dia tinggalkan keluarga dia untuk menunaikan haji pada tahun tu. Dan zaman dulu bukan macam sekarang. Dan tambah lagi ni, saat dan ketika ni pandemik ni pula, Allahu Akbar. Dan dulu nak pergi haji ambil masa berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan perjalanan. Dan bulan Syawal orang dah siap-siap nak pergi haji. Itu dulu. Al-Imam Hatim tinggalkan keluarga dia dengan keperluan yang hanya cukup untuk beberapa minggu saja. Dia bergerak dalam perjalanan pergi haji. Sehingga kan beberapa minggu berlalu dan keluarga tadi mula kehabisan makanan, kehabisan bekalan. Ketika tu mereka mula merasai kesusahan. Mereka mula nak rasa lapar. Maka ketika tu mak tadi ni, isteri Al-Imam Hatim tadi, tengok pada anak perempuan yang bagi cadangan supaya ayah pergi tadi. Kata, ni kamu lah ni punya cadangan ni. Ayah dah pergi lah. Dan ayah sekarang tinggalkan kita dalam keadaan bekalan yang tak cukup. Sekarang macam mana? Tuan-tuan, hebat anak perempuan ni. Bila dia tengok mak dia sendiri pun dah tertekan, dah kecewa, dan dia tak pernah lepas harapan dan tawakal daripada Allah. Ketika tu dia bergerak pergi ke belakang bilik. Dia angkat tangan dia dalam keadaan hati yang benar-benar berharap pada Allah. Dia kata, wahai Allah, sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang berjanji, Engkau tidak pernah memungkiri janji. Dan dia telah baca ayat daripada surah At-Talaq. Dia telah baca ayat 1000 dinar yang kita semua duk hafal, duk baca-baca selalu ni. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ, barang siapa bertakwa kepada Allah, يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, pasti Allah akan bentangkan untuk mereka jalan keluar daripada apa? Dan Allah beritahu, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, Allah akan bagi rezeki pada mereka daripada jalan-jalan yang mereka tak sangka.
وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, barang siapa bertawakal pada Allah, mengikat hati dengan Allah, meletakkan sepenuh sandaran tawakal pada Allah, فَهُوَ حَسْبُهُ, maka cukuplah Allah untuk dia. Cukup Allah untuk dia. Dia tak perlukan siapa-siapa lagi. Maka takdir Allah telah berlaku, takdir Allah telah tertulis, yakni ketetapan rezeki yang mana Allah Subhanahu wa taala hadirkan. Di saat dan ketika tu gubernur negeri tersebut telah turun melihat kampung-kampung, dan sampai di satu kawasan berhampiran dengan rumah Imam Hatim tadi, gubernur tadi rasa haus, bagi tahu dekat rombongan dia, boleh tak siapa-siapa di kalangan kamu tolong dapatkan air untuk saya. Maka telah bertibaran untuk cari air. Sanggalah satu orang lelaki daripada rombongan tadi berdiri di depan rumah Al-Imam Hatim. Maka dia tahu ni rumah Al-Imam Hatim, ulama yang cukup hebat zaman tu. Sampai depan rumah Imam Hatim, dia pun bagi salam. Maka mereka ahli keluarga Imam Hatim cakap, maaf, Imam Hatim tak ada, dia dalam perjalanan menunaikan haji. Maka lelaki tadi beritahu, sesungguhnya gubernur datang, dia berhajatkan untuk air, boleh tak kalian kalau ada air untuk bagi. Maka mereka telah siapkan air dan bagi kepada lelaki daripada rombongan gubernur tadi. Lelaki itu pun balik pada gubernur bawa air tadi. Sehingga akhirnya bila gubernur tidak dapat air, dia pun minum. Bila minum, Allah buat. Gubernur tadi kata, Alhamdulillah, Masya Allah, sedapnya air ni, mana kamu dapat? Pada air masuk lah tuan-tuan, daripada keluarga yang berkat. Segala apa yang dirasai manis, walaupun mungkin rumah tu cuma makan nasi putih dengan ikan kering, dengan timun potong, dengan cicah cili kering, cicah cili apa, cili guling, cili tumbuk. Tapi kerana keberkatan tuan-tuan, yang simple, nampak begitu sedap dan menyegarkan, walaupun air putih, air masuk. Gubernur tadi minum, ya Allah, kata sedapnya air ni, mana kamu dapat? Maka lelaki tadi kata, wahai gubernur, aku dapat daripada rumah Imam Hatim. Maka gubernur tadi kata, Imam Hatim Al-Asam, ulama yang cukup hebat, yang cukup terkenal tu. Maka dia kata, ya benar, rumah dia di sini. Ya benar, jom kita berziarah rumah dia. Tapi kata lelaki tadi, wahai gubernur, Imam Hatim tak ada, dia dalam perjalanan menunaikan umrah. Kalau kita pergi pun kita tak dapat jumpa dia. Tak apa. Dia di bawah jagaan aku, keluarga, maka kita pergi tengok. Sampai di rumah tadi, kerana dalam ahli keluarga rumah Al-Imam Hatim tak ada orang lelaki, maka gubernur tadi pun telah mengeluarkan satu karung emas daripada poket dia. Maka dicampakkan masuk dalam rumah Al-Imam Hatim Al-Asim. Bila tercampak je masuk karung emas tadi, maka dia telah berpusing kepada rombongan dia. Lantas dia mengatakan kepada rombongannya, seandainya kalian mencintai aku, maka lakukanlah perkara yang aku lakukan ini. Tuan-tuan, maka di saat dan ketika tu rombongan yang ikut gubernur tadi telah memeriksa poket-poket masing-masing, mengeluarkan shilling dinar, lantas dicampakkan masuk ke dalam rumah keluarga Al-Imam Hatim Al-Asim. Betapa ketika itu seolah-olah hujan wang emas telah melonggok masuk ke dalam rumah Al-Imam Hatim Al-Asim Al-Asam rahimahumullahu ta'ala anhu. Ketika tu berapa gembiranya si ibu tadi, tak kala melihat dinar-dinar emas tadi berterbangan masuk ke dalam rumahnya. Dalam sudut yang lain menangis anak perempuan yang berusia 10 tahun tadi. Maka ibu tadi tanya, wahai anakku, ketika mana kita diuji oleh Allah dengan kelaparan dan kekurangan bekalan, kamu sikit pun tidak menangis, bahkan tidak berubah sedikit pun raut wajah kamu. Tetapi tatkala Allah melimpahkan kepada kita kekayaan dengan dinar-dinar emas, ini kamu menangis. Maka anak tadi kata, wahai ibu, sesungguhnya satu makhluk Allah yang memandang kita dengan pandangan belas dan kasihan, sekelip mata kita menjadi kaya. Bagaimana pula kalaulah yang memandang kita dengan belas kasihan ialah pencipta kepada makhluk, Allahul Khaliq, yang memandang kita, agak-agak bagaimanakah kekayaan yang kita akan dapat? Pasti lebih hebat daripada pandangan makhluk ni. Tuan-tuan, perempuan sekalian, sebab tu keberkatan ni benda yang penting. Dalam rumah tangga,
keberkatan hanya akan didapati dengan memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Masukkan kecintaan rumah kita dengan Allah, anak-anak kita belajar mengenal Allah, isteri kita, keluarga kita untuk sentiasa bersandar kepada Allah, mencintai siapa-siapa pun kerana Allah, bukan kerana diri kita. Ramai orang yang kata saya sayang awak kerana Allah, tapi bila satu perkara yang diuji terhadap dia tak kena dengan nafsu dia, tak kena dengan keinginan dia, ketika tu dia tak boleh terima hakikat, dia tak boleh terima takdir, ketika tu dia dalam keadaan stres, tertekan, meroyan dan macam-macam. Hakikatnya betulkah kita sayang Allah, atau hakikatnya kita sayang diri kita sendiri, sehingga kita menginginkan kehendak dan keinginan kita dipenuhkan, tetapi kita meletakkan apa yang dihendaki dan diinginkan oleh Allah di tepi. Sebab tu tuan-tuan, insya-Allah saya akan baca beberapa hadis pada pagi ini, insya-Allah berkenaan dengan berapa penting terutamanya kita lah sebagai ayah, sebagai mak, untuk fikir masa depan anak-anak kita yang lelaki maupun yang perempuan yang belum berkahwin, supaya permulaan daripada perkahwinan mereka ialah untuk meredakan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya nak baca satu hadis, riwayat daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat: "An-nikahu riqun falyanzur ahadukum ayna yad'u karimatahu." Kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, perkahwinan itu adalah suatu jenis perhambaan. Oleh itu hendaklah kamu perhatikan kepada siapakah kamu serahkan anak perempuan kamu. Perkahwinan ni kenapa dikatakan oleh Sayyidatuna Aisyah sebagai perhambaan? Kata ulama, kerana dalam akad dan nikah, ijab dan kabul ni tuan-tuan, dalam ijab dan kabul ni ialah penyerahan. Dan suatu orang wanita, tak kala dia bersetuju untuk mengahwini seorang lelaki, dia sedang bersetuju untuk mentaati lelaki itu. Sebab tu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pesan kepada mak ayah, perhatikan kepada siapa lelaki yang kita nak serah nanti, sebab kita sedang serahkan anak perempuan kita untuk mentaati lelaki tu. Siapa pun lelaki tu, apapun keadaan agama lelaki tu, ketaatan wanita kepada suami ini adalah satu perkara yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Ada orang yang komplain, kata, "Ustaz, macam mana Ustaz, suami saya ni teruk kan, berjudi, berzina, teruklah sangat Ustaz, tinggal tak pernah sembahyang, dan apakah saya patut mentaati dia?" Selagi dia tidak memerintahkan kita untuk mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala atau melakukan perkara yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, selagi itu dia suami. Bukankah Allah Taala firman di dalam surah At-Tahrim ayat yang kedua akhir, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Allah mendatangkan contoh untuk orang yang beriman tentang isterinya Fir'aun, ketika dia berdoa mengatakan kepada Tuhan, "Ya Rabbi bani li 'indak baitan fil jannah." Wahai Allah, kau binalah rumah untuk aku di dalam syurga di sisi Engkau. Siapakah isteri Fir'aun? Sayyidatuna Asiyah alaiha salam. Siapa suami dia? Fir'aun. Walaupun ketika mana Fir'aun menyeksa dia, walaupun Fir'aun telah melakukan keburukan kepada dia, masih lagi dia mendoakan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ramai orang yang menyesal selepas kahwin, kerana sebelum kahwin dia tidak betul-betul mengikut jalan cara yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan perkara yang saya sebut tadi, yang pertama tentang mati, yang kedua tentang rezeki, yang ketiga ni tuan-tuan, jodoh ialah ketentuan Allah Ta'ala. Pusing kok mana pun, carilah kok mana pun jodoh Allah Ta'ala dah tulis. Dengan siapa yang kita nak menikah, Allah dah tulis. Ada orang tanya, habis tu Ustaz, kalau Allah dah tulis dah jodoh kita nak menikah dengan siapa, apa sibuk-sibuk nak cari lagi? Bawa tenang, ikhtiar ialah jalan pahala. Ikhtiar ialah penentuan terhadap keredaan Allah. Ikhtiar terhadap jalan, terhadap
ketetapan takdir Allah itu ialah penilaian sama ada di akhirat nanti Allah masukkan kita dalam syurga ke neraka. Kalau kita dah memang ditakdirkan kahwin dengan si A tadi, dan kita buatlah kok mana, bercintalah dengan ramai mana pun orang sebelum pada tu, tapi akhirnya kita bertemu dengan si A yang kita telah ditetapkan untuk kita tadi. Tetapi apakah hanya dengan duduk diam memadai dan jodoh turun daripada langit? Tak. Kalau kita hanya duduk, tak apalah, jodoh sampai-sampailah, betul. Tapi kita sedang melakukan satu kerugian kerana kita tidak bergerak ke arah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Merisi dan mencari, ini semua daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hidup kita ialah untuk redakan Allah, untuk menyempurnakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Aisyah radhiyallahu anha pesan, nak cari, nak serahkan anak-anak perempuan kita kepada siapa-siapa lelaki, pastikan tengok dulu siapa, interview lah sikit kalau mampu pun. Dan boleh tak baca Fatihah ni? Kalau tak boleh, hafal Fatihah macam mana? Kalau kita nikahkan orang yang tidak menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, macam mana nak jaga anak kita nanti? Dan jadi kita ikhtiar untuk melakukan yang terbaik dalam keadaan jodoh ni. Okey, satu lagi hadis yang nak baca pada tuan-tuan, ini berkenaan dengan tujuan dan niat mempengaruhi keberkatan terhadap pernikahan seseorang. Ada 3 perkara yang Nabi bagi dan amaran tentang niat terhadap pernikahan. An Anas radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tazawwaja imra'atan li'izziha lam yazidhu Allah illa dhullan. Barang siapa, kata Nabi, yang menikahi seorang perempuan kerana kedudukan dia, perempuan ataupun kemuliaan perempuan tersebut, maka Allah tidak akan menambahkan apa-apa baginya melainkan kehinaan. Ada orang lelaki menikah dengan seorang perempuan sebab orang perempuan tu ada pangkat, mungkin ada kedudukan, mungkin ada gelaran, mungkin ada kemuliaan yang tertentu, profesor ke, oh ni menikah dengan prof ni nanti insya-Allah ni dapat sikit lah daripada kita bini prof, suami prof, ataupun datuk, isteri kita datuk. Siapa yang menikah sebab tu, yang meletakkan maksud pernikahan kerana tu, maka Nabi SAW kata Allah tidak akan menambahkan apa-apa baginya melainkan kehinaan. Itu yang pertama. Yang kedua, wa man tazawwajaha limaliha lam yazidhu Allah illa faqran. Dan barang siapa, kata Nabi, yang menikahi seorang perempuan kerana hartanya, maka Allah tidak akan menambahkan apa-apa untuknya kecuali kefakiran. Dan ada juga orang yang menikah dengan satu orang sebab orang tu, perempuan tu kaya. Dia ada tanah, dia ada chalet, dia ada pulau, dia ada resort, dia ada ni, dia ada tu, dia ada. Kalau menikah senang sikit, tak payah nak cari pada, ada dah semua. Kata Nabi SAW, Nabi bagi amaran, siapa yang menikah sebab tu, Allah tidak akan bagi kepada dia melainkan faqran, kefakiran. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa man tazawwajaha lihasabiha lam yazidhu Allah illa dana'atan. Barang siapa yang menikahi seseorang perempuan disebabkan keturunannya yang mulia, maka Allah Ta'ala tidak akan menambahkan apa-apa untuknya melainkan kerendahan. Dan kita menikah dengan satu orang perempuan, dan sebab apa? Sebab keturunan dia. Ini keturunan tertentu, ini keturunan sekian-sekian, ini keturunan sekian. Kalau kahwin dengan dia, kita pun ada apa, bau bacang sikit. Kata Nabi SAW, siapa yang menikah sebab tujuan tu, maka tidaklah Allah bagi kepada dia melainkan kehinaan. Dan Nabi SAW ni motivator akhirat. Yang Nabi inginkan ialah kebaikan umat dia. Nabi menunjukkan penyelesaian jalan supaya kita melangkah atas dunia ni semata-mata untuk mencari redha Tuhan. Nabi sambung di dalam targhibnya Nabi, wa man tazawwaja imra'atan lam yurid biha illa an yaghudda basarahu wa yuhsina farjahu aw yasila rahimahu barakallahu lahu fiha wa baraka laha fihi. Rawahu Tabrani. Nabi SAW pesan yang terakhir,
Nabi bagi semangat, Nabi bagi motivasi, Nabi bagi jalan. Yang tiga tadi Nabi bagi amaran, yang keempat Nabi bagi jalan. Sebaliknya kata Nabi, barang siapa yang menikahi seseorang perempuan semata-mata untuk merendahkan pandangan dia, atau untuk tujuan memelihara kemaluan dia, atau menyambung silaturrahim, nescaya Allah Ta'ala akan memberikan keberkatan terhadap kedua-dua pasangan tersebut. Dia nak jaga Allah, dia nak jaga hubungan dengan Allah, maka Allah Ta'ala akan bagi kemudahan. Bahkan Allah akan jaga dia. Jangan risau bab rezeki, jangan risau bab apa-apa lepas tu, kerana hubungan ikatan yang berdasarkan takwa, maka inilah hubungan ikatan yang akan jadi asbab kebaikan, bukan hanya di akhirat, bahkan di dunia. Tuan-tuan, saya teringat Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahumullah ta'ala anhu. Satu orang yang sangat saleh, satu orang yang begitu hampir hubungan dengan Allah. Ketika mana dia balik daripada pengajian dia, bertemu dengan mak saudara dia, maka dia kata kepada mak saudara dia, sesungguhnya dia berhajat untuk menikah. Maka wahai bibiku, wahai makcikku, di hujung kampung ni ada satu keluarga yang memiliki anak perempuan, kakak dan adik. Boleh tak pergi melihat dan merisik mana di antara mereka yang lebih baik agama dia? Dan Nabi SAW pesan berkenaan dengan memilih pasangan juga ni. Nabi beritahu apa? Lebih kurang mafhum daripada hadis ni. Biasanya wanita ni dikahwini kerana 4. Kecantikan dia, keturunan dia, harta dia, agama dia. Dan Nabi SAW beritahu, "Fazfir bizatid din taribat yadak." Pilihlah yang ada agama, maka kamu akan cukup. Makna apa makna kamu akan cukup tu? Maksudnya kalau kita ambil yang agama, insya-Allah kita akan nampak siapa pun dia akan jadi cantik di mata kita. Dia akan jadi mulia di mata kita, keturunan dia. Dan harta dia macam mana pun kita akan rasa cukup, kerana kita yakin segala-galanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, bila Al-Imam Ahmad bin Hanbal minta tolong makcik dia untuk pergi merisik, dan merisik ni satu sunnah dalam agama ni. Sampailah di rumah wanita tadi, dia pun tengok kakak, dia pun tengok adik, maka balik rumah. Imam Ahmad pun tanya, "Wahai makcik, macam mana dengan kakak dan adik tadi?" Maka makcik tadi pun cerita, "Subhanallah, adik dia begitu cantik, macam ni wajah dia, macam ni rupa dia." Diceritakan satu-satu ciri-ciri si adik tadi. Sehingga kan Imam Ahmad hanya mendengar. Kemudian Imam Ahmad tanya, "Kakak dia macam mana?" Maka diceritakan pula kakak dia betapa tak cantiknya keadaan fizikal kakak tadi. Kan cantik tu satu benda yang subjektif, bergantung pada satu orang. Dan setiap orang dia punya taste tak sama daripada sudut zahir fizikal ni. Kadang-kadang tengok gambar macam Masya Allah, sekali jumpa innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tak sedia pula. Tadi masa tengok gambar macam sedia. Dan sebab apa? Guna face app kan, guna zaman sekarang guna face apps. Boleh edit sana, edit sini, edit macam-macam lah. Lain kali kita pun dah sedia ni, tak apa nekat jumpa innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tak jadi, dah seorang bunuh diri. Dan tadi bagi harapan, tuan-tuan bawa bertenang dan merisik. Ini kaedah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Pergi tengok. Merisik tu belum keputusan lagi, dan merisik tu belum ada ketetapan lagi. Dan lepas tu kalau dah setuju, insya-Allah pergi bertunang, ikat. Jangan lama-lama. Ikat ni bukan macam bertunang ni, bukan macam kenduri. Orang buat bertunang macam kenduri. Nabi ajarkan sembunyikan pertunangan, tetapi zahirkan pernikahan. Maksudnya bertunang ni tak rendah, adik-beradik tahu cukup. Ada bertunang dah dengan sekian-sekian. Untuk apa? Persiapan untuk hari pernikahan. Masa tu tuntut ilmu sungguh-sungguh, usaha atas iman sungguh-sungguh, belajar tentang makna perkahwinan sungguh-sungguh. Saya pesan pada diri saya sendiri, kerana belajar tentang kahwin ni sampai mati. Tak ada siapa yang boleh kata saya dah pandai dah. Saya dah menikah 90 tahun dah. Saya dah menikah 80, saya dah menikah 70, saya dah menikah 50 tahun. Tuan-tuan, selagi mana hidup, selagi itu kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selagi itu kita akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hiduplah dalam keadaan hamba walaupun kita suami, hiduplah dalam keadaan isteri, hiduplah keadaan hamba walaupun kita isteri, hiduplah keadaan hamba kepada Allah taala di saat kita berada di hadapan mak ayah kita. Tuan-tuan, bila dia cerita tentang kakak yang tak berapa cantik tadi,
Imam Ahmad bin Hanbal tanya, makcik, kakak dengan adik ni yang mana lagi baik agama dia? Maka makcik tadi yang lagi baik agama dia, kakak ni lebih baik agama dia walaupun kakak tu tak cantik. Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal, maka aku memilih untuk menikah dengan kakak dia. Maka bernikahlah Al-Imam Ahmad bin Hanbal dengan Ummu Saleh rahimahumullahu ta'ala anha. Satu orang wanita yang cukup salihah, satu orang isteri yang cukup menjaga ketaatan kepada suami dia, satu orang isteri yang cukup jaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. 25 tahun perkahwinan lebih kurang, ada sebahagian berkata 27 tahun perkahwinan lebih kurang, Allah takdir, maka Ummu Saleh telah meninggal dunia. Bila Ummu Saleh meninggal dunia ni tuan-tuan, tak kala dikuburkan Ummu Saleh, orang semua berjalan pulang, tetapi Imam Ahmad bin Hanbal masih berada di kubur isteri dia. Dia memandang kubur tadi, maka dia mengatakan, semoga Allah merahmati kamu wahai Ummu Saleh. Ma khalafatni aw akhdabatni yawma. Sesungguhnya sepanjang kita kahwin, sekali pun kamu tak pernah buat aku marah. Sepanjang kita kahwin wahai Ummu Saleh, sekali pun kamu tak pernah khilaf, mempersalahkan apa-apa daripada keadaan keputusan aku. Begitu keadaan ketaatan Ummu Saleh kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Di situlah terletaknya bahagia dalam rumah tangga. Bila suami belajar untuk terus sentiasa menghampirkan diri dengan Allah, bila melihat isteri tergelincir, anak-anak tergelincir, dia cepat-cepat berwuduk seperti mana Sayyidina Fudail bin Iyad rahimahumullahu ta'ala anhu buat. Cepat-cepat dia berwuduk, dia angkat takbir salat taubat 2 rakaat dalam keadaan menangis di hadapan Allah, bertaubat bersungguh-sungguh kepada Allah. Kata Fudail bin Iyad, setiap kali kalau anakku tak dengar cakap, isteri aku tak dengar cakap, aku salat taubat 2 rakaat, Allah ubah akhlak mereka. Maka jadi orang yang dengar cakap, kalau jadi lagi kejadian tu, maka aku akan ulang lagi salat taubat aku. Ini keadaan orang yang saleh, suami yang saleh yang sentiasa jaga hubungan dengan Allah. Jangan cepat salahkan isteri, jangan cepat salahkan anak-anak. Salahkan kita kerana hubungan kita dengan Allah belum betul-betul lagi. Hubungan kita dengan Allah ada masalah lagi. Ada masalah lagi dengan maksiat mata kita. Kadang-kadang duduk kat luar jalan, kadang-kadang nak pergi kerja, tak dapat jaga mata, tak dapat tunduk pandangan lagi. Kadang-kadang duduk kat tempat kerja cakap benda tak elok lagi, ngumpat lagi, cakap perkataan yang tak elok. Semua ni akan bagi kesan bukan hanya pada kita, bahkan ahli keluarga kita. Bahkan ketika mana sedang bekerja pula, ada masa-masa yang kata bahasa kita mengelat, yang dia tak betul-betul buat kerja. Maka rezeki yang dapat tadi ada yang syubhah di dalamnya, yang akhirnya disampaikan kepada anak isteri, makan pula. Kemudian menjadikan hati-hati mereka terkesan dengan makanan yang tak betul-betul halal ni. Maka menyebabkan akhlak dan perangai mereka menjadi keadaan yang akhirnya melukakan hati kita. Suami betulkan hubungan dengan Allah. Suami jaga keadaan sunnah Nabi dalam keluarga. Suami jaga keadaan bacaan hadis. Semoga Allah masukkan suasana malaikat dalam rumah kita. Tuan-tuan, Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah, satu orang wali yang hidup sezaman dengan Imam Syafi'i rahimahumullah ta'ala anhu. Bahkan ketika wafatan Sayyidat Al-Imam Syafi'i, Rabi'atul Adawiyah rahimahumullah ta'ala anha pun bersolat jenazah kepada jenazah Al-Imam Syafi'i rahimahumullah ta'ala anha. Pernah saya nak cerita betapa pentingnya buat suasana malaikat dalam rumah. Tuan-tuan, kita cek balik saya sendiri, kita cek balik dalam rumah kita macam mana. Seandainya rumah kita seperti mana masjid, hidup dengan bacaan Quran, hidup dengan bacaan hadis, hidup dengan segala amalan-amalan sunnah Nabi, maka rumah kita insya-Allah ialah rumah yang dipenuhi, bahkan tempat persinggahan para malaikat. Ataupun rumah kita ialah rumah yang menjadi asbab persinggahannya jin dan syaitan, kerana keadaan dosa yang disibukkan dalam rumah tu. Rabi'atul Adawiyah rahimahumullah ta'ala anha, dia ni tak menikah, dia ialah wali Allah dan dia tak menikah. Dan kerana apa? Kerana kesibukan dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada satu ketika ada satu orang perompak masuk merompak dalam rumah Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah. Ketika tu beliau tak ada dalam rumah.
Dikala perampok tadi masuk, tuan-tuan, dia cari benda yang nak dirompak, tak ada benda tu. Rumah wali. Dia bukan masuk rumah ahli perniagaan, dia bukan masuk rumah orang kaya yang ada macam-macam benda nak dirompak, tetapi dia masuk dekat dalam rumah wali Allah, dalam rumah Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah rahimahumullah ta'ala anha, sehingga tak ada benda nak ambil. Aduh, kita menyesal pula dia masuk. Apa yang berlaku? Akhirnya dia buat keputusan, kalau tak dapat barang, dapat orang pun tak apa, dia berniat untuk buat benda tak elok. Dalam bahasa mudah kita, dia nak merogol, dia nak berzina dengan Rabi'atul Adawiyah rahimahumullah ta'ala anha. Pulang saja Rabi'atul Adawiyah ke rumah tadi, maka dia telah melompat keluar dan menutup pintu. Kalau kita lah, tuan-tuan, orang-orang yang hubungan dengan Allah pun tak kuat, yang cepat cemas dengan ujian atas dunia, yang sikit-sikit nak stres, yang kadang-kadang baca satu WhatsApp yang melompat, kadang-kadang tengok satu status kat Facebook yang tak berkenan, habis pecah meja, pecah kerusi. Tuan-tuan, kadang-kadang satu benda yang tak masuk akal pun menjadi penyebab kemarahan kita, menyebab kegundahan hati kita, menyebabkan meroyannya kita. Tetapi bagaimana keadaan hati Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah ketika mana pencuri masuk dalam rumah dia, yang kalau respon ataupun reflect orang-orang yang biasa, yang tak ada hubungan dengan Allah seperti mana beliau Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah, pasti dah melenting, ketakutan, menjerit. Tetapi betapa tenangnya lelaki, wanita yang begitu kuat hubungan dengan Allah, masuk saja Rabi'atul Adawiyah dalam rumah tadi, tak kala pencuri itu keluar, tutup kunci pintu, beritahu nak berzina dengan dia. Apa kata Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah dengan tenang? Beliau kata, kalau kamu nak buat benda yang tak elok pada aku, ambil wuduk. Aku bagi syarat satu, boleh ambil wuduk dengan wuduk yang sempurna. Kemudian aku nak minta kamu buat dulu solat sunat taubat 2 rakaat. Perempuan tadi kata senang sangat syarat dia. Maksud dia apa? Nak berzina dengan Rabi'atul Adawiyah, cuma ambil wuduk, solat sunat 2 rakaat, dah boleh berzina dah. Tuan-tuan, akhirnya lelaki tadi pun pergi ambil wuduk. Ketika lelaki itu sedang ambil wuduk, Rabi'atul Adawiyah siapkan tempat untuk dia wuduk, untuk dia bersolat di mihrab dia, di mihrab yang biasa dia duduk, yang biasa dia bermunajat. Lelaki tadi selesai saja daripada wuduk, dia pun datang, kata Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah, wahai fulan, solatlah di atas, di tempat ni. Maka lelaki tadi berdiri di atas mihrabnya Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah alaiha rahimahumullahu ta'ala anha. Dan maka dia pun angkat takbir salat taubat, Allahu Akbar. Bila dia salat taubat, Rabi'atul Adawiyah pun angkat tangan di belakang, kata, wahai Allah, sesungguhnya lelaki ini telah serahkan jasad dia kepadamu, maka aku serahkan hati dia kepadamu, wahai Allah. Selesai saya lelaki ini salat sunat taubat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tuan-tuan, Rabi'atul Adawiyah pun tanya, wahai fulan, kamu nak berzina lagi tak? Maka lelaki itu pusing begitu, demi Allah, aku takutkan Allah. Tuan-tuan, dalam keadaan berlinangan air mata, lelaki ni masuk dengan niat untuk merompok rumah Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah, tetapi kerana rumah itu dipenuhi dengan suasana agama, rohaniat yang cukup hebat, keadaan perhimpunan para malaikat, ulama beritahu tanda malaikat sentuh kita ialah hati kita mula bergoncang, air mata kita mula bergenang, kita mula rasa dekat dengan Allah, kita mula rasa kemanisan dalam peribadatan. Ini tanda kita sedang disentuh oleh para malaikat. Tuan-tuan, bila kali terakhir kita rasa benda tu? Bila kali terakhir kita rasa begitu dekat dengan Allah? Bila kali terakhir kita rasa kemanisan dalam peribadatan? Bayangkan, kata ulama, lelaki tadi masuk sebagai perampok, dia keluar daripada rumah Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, anak-anak kita semua duduk dalam rumah kita dengan kita. Kita nak mereka keluar sebagai apa? Kita nak mereka keluar sebagai apa? Berapa ramai anak-anak yang keluar daripada rumah sebagai pencuri? Berapa anak-anak yang keluar daripada rumah sebagai penjudi? Berapa ramai anak-anak yang keluar daripada rumah sebagai kaki minum arak?
Berapa ramai anak-anak yang keluar dari rumah sebagai orang-orang yang menjadi asbab mudarat pada masyarakat. Salah siapa? Jangan salahkan siapa-siapa. Letakkan beban kesalahan tu atas bahu kita semua. Saya sedang yang bercakap sebab saya tak buat dakwah sungguh-sungguh. Sebab saya tak menangis banyak dalam keadaan doa saya. Sebab saya banyak tidur malam-malam saya. Berapa ramai mak ayah bangun tahajud angkat tangan menangis untuk anak-anak mereka. Berapa ramai suami yang bangun tahajud menangis untuk isteri-isteri mereka. Berapa ramai isteri-isteri yang bangun tahajud menangis sebut nama suami mereka. Mereka terfikir ke akhirat nanti macam mana suami aku boleh lepas tiang sirat ke tak. Jangan sebab kita suami kita tergelincir masuk api neraka. Jangan sebab anak-anak kita, disebabkan kita anak-anak kita semua tergelincir tebing-tebing api neraka. Lapangkan dada-dada kita. Luaskan hati kita untuk terima dan redha dengan keputusan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan jadi sebab siapa-siapa pun terbenam, terjerumus masuk api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, semoga Allah Taala bagi kekuatan kepada kita. Kita tak tahu apa modal kita nak balik pada Allah Taala nanti. Kalaulah kita tak betulkan lagi hubungan dengan Allah di saat dan ketika ni, kita takut kita tak ada masa kan. Kita tak ada masa. Kerana apa? Kerana kita ni makin hari kita sedang makin hampir dengan saat untuk balik pada Allah. Bila-bila boleh jadi hari kematian kita, tuan-tuan. Bila-bila Allah boleh cabut nyawa kita. Di saat dan ketika ni, apa sih yang sedang kita buat? Apa yang sedang anak-anak kita buat? Apa saja yang sedang berlaku sekarang ni? Kalau keputusan Allah mati, dan sesaat takkan lambat, sesaat takkan cepat. Sebab tu kita usahakan hati-hati kita, rumah tangga kita, suasana malaikat dalam rumah kita. Saya nak tutup dengan satu kisah yang berlaku kepada satu orang ulama, satu orang tabi'in yang cukup hebat, Al-Imam Atha' As-Salimi rahimahumullahu ta'ala anhu. Semoga kisah ni menjadi satu titik untuk kita memikirkan keadaan kehidupan yang mana setelah pada kehidupan dunia nanti, dan sekarang apa yang sedang kita buat. Al-Imam Atha' As-Salimi rahimahumullahu ta'ala anhu, tuan-tuan, satu orang yang cukup tinggi kehebatan takwa dia kepada Allah, sehingga dia ni kalau nak makan, dia akan makan hanya daripada hasil duit daripada pekerjaan dia. Apa kerja Imam Atha'? Imam Atha' kerja dia ialah menjahit pakaian. Tuan-tuan yang tukang jahit, tuan-tuan dengar betul-betul. Yang tak tukang jahit pun dengar. Saya sendiri ambil iktibar manfaat daripada apa yang saya cakap. Satu hari itu dia jahit satu baju. Sungguh-sungguh dia jahit baju tu. Dia memastikan kesempurnaan dalam jahitan tadi, sehingga memakan masa berapa lama untuk menjahit baju itu. Sehingga bila siap baju itu, dia memastikan kesempurnaan dan dia melihat dah tak ada kecacatan pada baju tadi. Dan akhirnya dia telah bertemu dengan pembekal untuk orang yang akan menjual baju dia tadi, untuk dijualkan baju dia tadi. Sampai kepada orang tengah yang nak jual baju, dia pun beritahu, "Wahai fulan, ini baju yang aku telah siap jahit, dan sekarang ni aku letakkan harga sekian-sekian untuk baju ni." Maka lelaki tadi beritahu pada Syekh Atha', "Syekh, sini tengok baju tu." Dia pun tengok baju tadi. Dia pusing depan, dia pusing belakang, dia tengok dalam, dia tengok semua lengan, semua tengok. Akhirnya dia kata, "Syekh, minta maaf, saya tak nak beli dengan harga tu. Kalau Syekh nak jual pada saya, harga dia sekian-sekian." Maknanya dia turun dengan harga tu lagi bawah daripada harga yang Syekh tadi letak. Maka kata Syekh Atha', "Kenapa kamu rendahkan harga baju yang aku telah jahit dengan begitu sempurna? Sedangkan baju ni begitu sempurna, aku jahit dengan begitu teliti, memakan masa yang begitu lama. Kenapa kamu turunkan harga dia?" Lelaki tadi kata, "Syekh, bawa tenang. Mari sini tengok." Maka lelaki tadi telah buka baju tadi. Dia pun tunjuk, "Syekh, tengok ni. Ni kan ada cacat kat sini." Dia pun buka satu lagi tempat. "Ni pun cacat, nampak tak? Ni pun tak sempurna. Ni pun ada masalah." Allahu Akbar, tuan-tuan. Bila Syekh tadi dengar, tengok saja apa segala kecacatan, ketidaksempurnaan baju yang dia tunjuk tadi, tuan-tuan, lemah lutut dia, tuan-tuan, menangis dia, mengalir air mata dia. Menyebabkan lelaki tadi kata, Syekh, minta maaf. Saya tunjuk tadi tak bermaksud nak melukakan hati Syekh. Saya cuma nak beritahu harga yang Syekh letak tadi terlampau tinggi dengan keadaan kecacatan yang saya nampak pada baju tadi. Tapi kalau Syekh nak juga dengan harga tadi, tak ada masalah. Saya boleh terima dengan harga tu. Syekh, jangan menangis." Syekh tadi kata, "Wahai fulan, aku ni menangis bukan sebab kamu turunkan harga tu sekarang ni. Aku menangis sebab aku berusaha sungguh-sungguh untuk menyiapkan baju ni dengan penuh kesempurnaan. Aku menjahit dengan penuh penelitian,
sehingga aku merasakan baju ini begitu sempurna dan aku meletakkan harga tu kerana keadaan kesusah payahan yang aku buat. Dan aku tak sangka bila sampai pada kamu dapat menjumpai begitu banyak kecacatan di dalam jahitan aku yang aku tak dapat temui sebelum daripada ni. Allahu Akbar. Aku teringat, kata Syekh, atau aku teringat, bagaimanalah keadaan seandainya nanti aku berdiri di depan Allah di akhirat nanti, dengan amalan-amalan yang aku sedang bawa dan aku rasa sangat sempurna dan sangat baik ni. Tak kala berdiri di depan Allah nanti, Allah akan belek-belek semua amalan ni, dan Allah akan kata, putra, tu, solat kamu ada cacat tu, niat dia tak betul untuk aku tu. Putra, dakwah kamu pun ada cacat dia tu. Kamu bukan buat untuk aku, kamu buat untuk kemasyhuran, orang panggil kamu dengan kebaikan. Putra, ada cacat dalam sedekah kamu tu. Kamu sedekah nak tunjuk kat orang supaya orang menggelar kamu dengan kebaikan, dengan gelaran-gelaran tertentu. Ada cacat tu. Kalau atas dunia ni baju yang kita jahit orang tak mau terima, itu cuma baju. Tapi kalau di akhirat nanti Allah Subhanahu Wa Taala, tak kala kita bentangkan semua amalan kita, Allah tak nak terima. Mana kita nak lari ke akhirat nanti? Dunia ni tempat dia. Jangan kerana dunia, agama kita, akhirat kita bermasalah nanti. Berapa ramai orang kerana dunia dia telah jual agama. Kerana nama, kerana nak dapatkan nama, nak dapatkan pujian dan gelaran, dia telah melukakan hati baginda Nabi SAW. Agak-agak macam mana nak balik bertemu Allah dan Rasul di akhirat nanti, dalam keadaan banyak sangat lompong daripada bahagian agama ni. Semoga Allah Ta'ala bagi kebaikan pada kita semua. Saya sendiri yang bercakap, tuan-tuan yang mendengar pada kuliah pagi ini, insya-Allah semoga kita semua dapat manfaat dan kebaikan, insya-Allah. Dan kerana dunia ni yang sangat sementara, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan kita untuk jadi hamba dia, bukan hamba pada siapa-siapa. Taatlah suami kerana Allah yang bagi suami itu pada kita. Sayang dan cintailah isteri kerana Allah yang bagi isteri itu pada kita. Hadirkan kasih sayang sungguh-sungguh pada anak-anak kerana Allah yang bagi anak-anak itu pada kita. Tak ada apa pun yang sedang ada pada kita punya, melainkan semua Allah punya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima kita, dan saya sendiri supaya saya dapat ambil manfaat dan iktibar daripada perkataan-perkataan yang saya sebut tadi. Dan kitab yang saya baca tadi ialah kitab Bahtera Perkahwinan Safinatun Nikah, yang ditulis oleh sahabat saya sendiri, guru saya juga, Al-Ustaz Ahmad Naufal Zulkifli. Dia ada buka madrasah di Sungai Petani, Kedah. Tuan-tuan siapa-siapa yang nak tanya berkenaan dengan madrasah beliau, insya-Allah boleh nanti ambil nombor saya lah daripada daripada admin Masjid Al-Mustaqim pun boleh, insya-Allah. Dan siapa-siapa juga yang nak dapatkan kitab ni pun boleh menghubungi saya, insya-Allah. Sangat-sangat bermanfaat kitab ni. Dan yang saya baca tadi cuma 2 hadis saja. Dan di Masjid Al-Mustaqim, kalau kuliah pengajaran, memang inilah kitab yang saya duk guna dan saya baca. Dan insya-Allah semoga menjadi asbab kebaikan, dan pernikahan kita menjadi bahtera yang membawa kita untuk sampai ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan di akhirat. Syurga dunia ialah bahagia, syurga akhirat ialah abadan abada, selama-lamanya bahagia. Semoga Allah Ta'ala terima kita, insya-Allah. Semoga sedikit perkongsian menjadi asbab kebaikan untuk saya dan tuan-tuan sekalian, insya-Allah. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak baik pun daripada Allah. Kelemahan saya, dosa saya minta ampun daripada Allah. Saya minta maaf pada tuan-tuan dan puan sekalian. Kita doa sikitlah, semoga amin pada tuan-tuan puan-puan pada pagi ini menjadi asbab kebaikan untuk saya sendiri bercakap dan tuan-tuan semua yang mendengar, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا
ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang sedang pandang kami, Tuhan yang tak henti-henti bagi kebaikan pada kami, Tuhan yang sedang mengetahui apa yang ada dalam jantung dan hati-hati kami. Wahai Allah, kami hamba Engkau yang sibuk dalam keadaan dunia yang sedang menghancurkan kami. Wahai Allah, janganlah Kau jadikan fitnah-fitnah yang dibentangkan di depan kami akan merosakkan hubungan kami dengan Kau, wahai Allah. Kami malu dengan Kau, wahai Allah. Di saat nikmat-nikmat yang tak henti-henti Kau bagi pada kami tergelincir dengan maksiat daripada kelemahan nafsu dan hati kami. Kami malu dengan Kau, wahai Allah. Saat Kau bagi nikmat yang tak pernah henti pada kami, kurangnya rasa syukur kami pada Engkau, sehingga kami banyak komplain, kami banyak tak puas hati dengan segala-gala kebaikan yang Kau bagi. Sedangkanlah Tuhan yang memenuhi, Engkaulah Tuhan yang sentiasa menghadirkan apa yang diminta oleh hamba Dia, bahkan lebih daripada apa yang disebut di dalam doa. Wahai Allah, kami ialah hamba yang sibuk dengan dosa. Kalau Kau bentangkan dosa kami, pasti langit dan bumi hitam dengan dosa kami. Kami malu, wahai Allah. Kalau Kau tak ampunkan kami atas dunia, kami takut kami akan jadi, dosa-dosanya akan jadi sebab kami melangkah masuk dalam neraka. Api yang akan cairkan gunung ganang, api yang akan cairkan batu-batu, api yang akan rosakkan segala-gala keadaan kebahagiaan yang pernah kami rasa atas dunia ni, wahai Allah. Tolonglah terima kami, wahai Allah. Ampunkan dosa kami dan umat ni, kesiankan kami dan umat ni. Allah, tolonglah ampunkan dosa mak ayah kami, ampunkan dosa anak isteri kami, guru-guru kami, sahabat handai kami, wahai Allah. Ampunkan dosa umat ni, wahai Allah. Kesian pada umat ni, wahai Allah. Ada yang minum arak, berjudi, berzina, wahai Allah. Ada yang tertutup aurat, wahai Allah. Ada anak-anak yang tak taat mak ayah, wahai Allah. Ada yang suami yang tak taat, ada yang isteri tak taat suami, wahai Allah. Ada yang suami tak tunaikan hak pada isteri, wahai Allah. Macam-macam keadaan maksiat dosa yang kami buat, yang kami tak rasa apa-apa, wahai Allah, atas dunia ni. Tolonglah, wahai Allah. Kau hadirkanlah hati kami detik segala rasa bersalah kepada Engkau, wahai Allah. Hadirkan taufik untuk kami istiqamah dalam taubat sampai kami mati, ya Allah. Kami tak pandai, kami jahil, kami bodoh, kami hina, kami cuma hamba Engkau Tuhan, ya Allah. Kami malu, ya Allah, pada Engkau. Kami takut, ya Allah, saat di akhirat nanti kami terpaksa melangkah masuk dalam neraka, ya Allah. Api akan cairkan gunung ganang, api akan cairkan batu-batu, api akan cairkan apa saja disentuh oleh Dia, ya Allah. Tapi kami tahu saat dan ketika Kau sedang dengar doa kami, Kau sedang tengok pada kami, ya Allah. Tolong beri keampunan pada kami, tolong terima kami, ya Allah. Kalau Kau terima kami, cukuplah apa saja pun untuk kami, ya Allah. Cukup Engkau hanya untuk kami, ya Allah. Kalau Kau tolak kami, ya Allah, habislah kami. Mana lagi kami nak pergi, ya Allah. Ya Allah, tolonglah hadirkan kebahagiaan pada hati kami, ya Allah. Ya Allah, hidayat pada orang bukan Islam untuk kenal agama ni, ya Allah. Ya Allah, di kalangan kami ada yang sakit, Kau sembuhkanlah. Ada yang mak ayah kami sakit, Kau sembuhkanlah. Ada yang diuji masalah rumah tangga, Kau selesaikanlah. Ada yang diuji masalah rezeki, Kau lapangkanlah. Ada yang diuji masalah hutang, Kau lansaikanlah. Ada yang ada hajat, kalau baik untuk dunia dan akhirat, Kau sempurnakanlah. Rabbana amanna bima anzalat taba'na rasul faktubna ma'as syahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Jazakumullah khairan kathiran. Semoga Allah Ta'ala terima insyaAllah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Wassalamu alhamdulillahi rabbil alamin.